Adam bin Abi Iyas telah meriwayatkan kepada kami, katanya, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abi Safar, dan Ismail dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Baginda bersabda, orang Islam, yakni sebenarnya orang Islam yang sebenar ialah orang yang mana orang-orang Islam lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Abu Abdullah, yakni Imam Al-Bukhari berkata, Abu Muawiyah berkata, Dawud bin Abi Hind telah meriwayatkan kepada kami dari Amir, katanya, saya telah mendengar Abdullah bin Amr bercerita, diambilnya dari Nabi SAW. Abdul A'la pula meriwayatkannya dari Dawud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi SAW. Baru ni sebagai mukaddimah, 3 minggu lepas sebagai mukaddimah kepada bab ini, kita sudah perjelaskan dah berkenaan dengan latar belakang kepada tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, dan begitu juga apa yang dikemukakannya dalam tajuk ini. Sudah sebut dah apa itu Murji'ah, Karramiyah, di satu pihak yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu sudah beriman, bila dia sudah beriman, tak ada jadi masalah dah, dia tidak buat apa-apa amalan pun, tidak jadi masalah dah, tidak menjejaskan dia, walaupun dia melakukan maksiat macam mana sekalipun. Itu pandangan Murji'ah dan juga Karramiyah, dua golongan yang sesat, mendakwa Islam tetapi sesat, tak betul. Di satu pihak yang lain, ada sekurang-kurangnya dua golongan besar iaitu golongan Khawarij dan juga Mu'tazilah, yang mengatakan iman itu tidak boleh dipisahkan daripada amalan sama sekali, dengan arti seseorang itu tidak beriman kalau dia tidak beramal. Bahkan kalau dia melakukan dosa, melakukan dosa besar, terkeluar daripada iman itu, tak ada iman lagi dah. Di satu pihak. Baru ni kita sudah jelaskan. Begitu juga tentang kedudukan iman ini, pentingnya setara mana dalam kehidupan kita, sudah dijelaskan baru ni. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab. Masuk kepada bab. Dan Imam Bukhari, kalau kita perhatikan dalam bab ini, bab iman ini, dia lebih banyak menumpukan ataupun menyerang golongan Murji'ah dan juga Karramiyah dan yang seumpamanya, yang mengatakan bila seseorang itu beriman, tak perlu dah kepada amalan, dosa dan sebagainya tidak menjejaskan iman dia. Imam Bukhari nak tolak waktu lah, boleh dikatakan kebanyakan dianya dalam bab ni dia nak tolak. Ini berbeza dengan Imam Abu Hanifah yang telah berlalu sebelumnya beberapa lama, di mana Imam Abu Hanifah dalam pendapat dia tentang iman ini, dia lebih menumpukan, menyerang golongan Khawarij dan juga Mu'tazilah, yang mengatakan amal tidak boleh dipisahkan daripada iman, mesti kena beramal. Kalau melakukan dosa, terutamanya dosa besar, terkeluar daripada iman. Itu orang zaman dia. Sebab itu baru ni kita sudah terada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan orang yang sependapat dengannya mengatakan iman itu adalah suatu yang basin saja. Iman itu dia tidak ada banyak bahagian-bahagian dia, juzuk-juzuk dia tak ada. Iman ini satu saja. Bila ada tu ada, tidak ada berbilang. Kau ni sah 2, 3 boleh nak bilang, tak.
Iman satu saja. Sebab apa? Sebab di zaman dia menghadapi puak-puak Khawarij ni. Puak-puak Khawarij kata tak jadi kalau tak ada iman, semata-mata mengaku saja gitu, membenarkan dalam hati tentang apa semua sekali yang dibawa oleh Nabi SAW, belum lagi seseorang itu beriman, kata puak-puak Khawarij dan Mu'tazilah. Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengannya, dia hidup di zaman tu. Tak betul tu cara lagu tu, tak betul. Apabila dia nak tolak tu, dia kena kuat kuasa dia, kuat. Dan satu pendapat yang langsung zahir pun berbeza dah daripada golongan tu, iaitu apabila dia mengatakan iman ini tidak ada juzuk. Iman sah. Bila ada tu, selamatlah seseorang itu. Akhirnya kalau dia ada maksiat macam mana pun, dia tidak jadi kafir. Sebab dia tidak kafir itulah, maka akhirnya dia masuk syurga juga, walaupun dia tak ada nak mengucap, dia tak ada nak kata, walaupun di tanah, di perkuburan bukan Islam, semua kata dia tidak Islam. Sebab apa? Dia tidak pernah mengucapkan Islam itu, dia tidak pernah semayang. Kira-kiranya melakukan dosa besar lah, melakukan dosa besar lah, tidak semayang ke apa, mengikut Khawarij dan setengah-setengah Mu'tazilah. Dia kata tidak Islam, kafir, kekal dalam neraka. Imam Abu Hanifah kata tidak, tak betul tu lagu tu, tak betul. Ini dia zaman dia mengatakan iman hak sebenarnya basit, dalam istilahnya disebut basit, bukan murakkab, bukan terdiri daripada beberapa juzuk, tidak, satu saja. Bila ada tu ada, cuma kaifiat iman itu ataupun asar iman itu, samarat iman itu berbeza. Cumanya kaifiat, bentuk, keadaan iman itu berbeza. Itu memang tidak nafi. Keadaan iman itu berbeza. Ni jumhur ulama pun tidak nafi juga. Dia pun kata memanglah lagu tu, kaifiat dia, kesan iman itu berbeza, hasil ataupun buah iman itu berbeza. Itu betul, semua terima sepakat. Imam Abu Hanifah pun kata lagu tu. Dan ini berbeza, kaifiat iman, kesan dia berbeza. Ni semua kenapa? Kerana amal. Dia tidak nafi, tetapi amal itu bukan satu juzuk, dengan arti kalau tak ada amal tu tak ada iman. Tidak lagu tu. Hanya amal ini menyempurnakan iman, menyempurnakan iman. Iman ada dah, cuma menyempurnakan, menyuburkan, mengeluarkan hasil buah dia. Bila ada amal itu, baru ada arti beriman. Ini Imam Abu Hanifah, dia menghadapi orang zaman dia. Sampai satu zaman pula orang-orang mengatakan dah ada iman, tak perlu dah beramal. Gitu pula sebalik awak tadi. Imam Bukhari ni hidup di zaman tu, tak betul juga lah tu. Dia mengeluarkan pendapat, orang-orang lain pun ramai lagi, dan ini pendapat jumhur ulama, mengatakan bahawa iman itu mempunyai juzuk. Mempunyai juzuk, bukan ada tu tak ada lah iman. Dia mempunyai juzuk. Berbeza dengan hak puak-puak Murji'ah, Karramiyah dan sebagainya, mengatakan iman itu tak ada juzuk, memang sungguh suatu sehingga tak perlu dah kepada orang lain, tak perlu dah kepada amalan ke apa. Imam Bukhari hidup di zaman tu, dia nak cerita kepada orang, tidak, amal ini perlu, amal ini perlu. Sehingga boleh, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, dia ada bertambah dan berkurang iman ini. Dia ada segar, ada tidak segar iman ini. Dan kalau kita perhati kepada ayat-ayat, hadis-hadis banyak, sering kali disebutkan amalan itu disebutkan dengan iman. Artinya amalan tidak boleh dipisahkan daripada iman. Pentingnya amal itu, sehingga tidak boleh dipisahkan daripada iman. Sehingga disebutkan berapa banyak dalam ayat Quran, dalam hadis, amalan itu sebagai iman. Betul, iman dah. Ada dalam di sini disebutkan doa sebagai iman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum.